wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini seperti mana yang kita janjikan semalam, kita kembali bersiaran secara langsung dari Aras 14 Menara Dato' On. Dan pada malam ini kita ada tetamu yang sangat istimewa. Jarang-jarang kita ada full quorum peguam-peguam dalam studio kita ni. Jadi saya nak alu-alukan kedatangan barisan para peguam yang kalau kita boleh munculkan di sebelah hujung saya sekali, iaitu Datuk Ahmad Zaidi Zainal. Apa khabar Tok? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Yang ini orang penting yang berhujah di hadapan hakim. Kemudian di sebelah Datuk Zaidi iaitu saudara Hamidi, yang Datuk Muhammad Noh. Dia pun seorang lagi, garang dia dekat dalam mahkamah. Hamidi. Dan juga di sebelah saya yang tak asing lagi, kita dah 3-4 kali kita bersiaran untuk bagi pencerahan dari sudut undang-undang, iaitu saudara Syarul Fazli Kamaruzaman. Dan di dalam studio ini kita dibantu, kali ini kita ada props, kita dibantu oleh beberapa peguam-peguam muda. Saya nak promo lah sikit, kalau saya sebut tu boleh dah datang kat belakang ni. Kita panggil anak-anak muda kita yang ada talent. Yang pertama saudara Aiman. Aiman dia demam sikit, dia segan. Okey, Aiman seorang peguam muda. Kemudian Nisa, mana satu Nisa? Sila, ni netizen nak tengok ni. Sila sini di belakang Hamidi. Ini saudari Nisa Fatini. Ini Fatini Syamira. Kemudian kita ada Haziq. Haziq di ujung sana. Dia pun malu-malu nak jumpa. Tak apalah, kita letak puteri-puteri kita di sini. Ini adik-adik peguam muda kita. Terima kasih yang akan membantu kita sebentar lagi. Ada banyak perkara, ada banyak eksibit-eksibit yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Jadi kita minta tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh mohon share, dan kita harap tak ada gangguan teknikal pada malam ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa semalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah pun membuat keputusan untuk menghentikan prosiding perbicaraan 47 pertuduhan ke atas Presiden UMNO Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, yang juga Timbalan Perdana Menteri. Dan lantaran daripada itu kita menerima banyak maklum balas. Kita membuat pemantauan di social media. Jadi menjadi tanggungjawab kami. Malam tadi kita dah bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Ahmad Sabri Cik. Kita dah berbincang, kita mengulas dari sudut politik. Kemudian pada malam ini kita akan menyelesaikan banyak persoalan-persoalan yang sengaja, yang kita rasakan sengaja dibangkitkan oleh pihak-pihak yang tertentu bagi sama ada nak mengelirukan netizen, nak mengelirukan ahli-ahli UMNO yang berada di bawah, ataupun mereka nak mengambil kesempatan di atas kesempitan orang lain. Jadi saya boleh buat remark tu kerana saya orang politik. Jadi kita nak memberi pencerahan tentang apa yang berlaku. Baik, jadi sebagai preamble, pembuka tirai kita pada malam ini, saya menjemput yang berbahagia Datuk Ahmad Zaidi bin Zainal untuk mengulas 11 alasan yang telah dikemukakan oleh Jabatan Peguam Negara, oleh Timbalan Pendakwa Raya semalam. Mengapa kes ini dihentikan? Kerana kita lihat dalam social media hari ini, saya tengok senior lawyer pun, peguam-peguam kanan pun seolah-olah ada amnesia, buat-buat lupa. Kononnya penghentian kes ini adalah sesuatu yang baru, adalah sesuatu yang menakjubkan, adalah sesuatu yang pelik, yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Jadi kita minta Datuk Ahmad Zaidi Zainal untuk mengulas. Silakan Dok. Ya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput kami untuk memberikan sedikit penjelasan atau pencerahan terhadap apa yang telah berlaku semalam di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sebelum saya mengulas lebih lanjut Datuk, saya nak memperbetulkan sedikit saja kata-kata Datuk tadi bahawa mahkamah telah memberhentikan. Itu memang keputusan pada mahkamah
adalah untuk memberikan perintah discharge not amounting to acquittal, DNAA, atas permohonan daripada peguam negara ataupun That's the right word. daripada, yes, that's the right word. And then seperti yang kita maklum juga, Dato', dalam kes-kes jenayah ini, apabila seseorang DPP ataupun Timbalan Pendakwa Raya hadir mahkamah, batang tubuhnya itu adalah mewakili peguam negara ataupun public prosecutor dalam kes-kes jenayah. Jadi atas permohonan pendakwa raya melalui Timbalan Pendakwa Raya di mahkamah semalam, beliau telah memberikan 11 alasan. 11 alasan ini adalah kenapa mereka memohon untuk tindakan ini ataupun kes terhadap Datuk Zahid diberikan untuk pemberhentian. Dan bagi saya itu adalah satu penjelasan yang kalau kita tengok pada hari ini, seperti kata Datuk tadi, telah ditimbulkan oleh pelbagai pihak. Kenapa tidak ada penjelasan daripada peguam negara dan sebagainya. Sebenarnya 11 alasan tersebut adalah penjelasan kenapa tindakan tersebut diberhentikan. Daripada 11 ni, Datuk, yang saya rasa dah tular pun di media sosial dan sebagainya, saya amat tertarik kepada 3 sahaja sebenarnya yang menjadi, bagi saya, adalah teras kepada permohonan pemberhentian ini. Saya rujuk pada perenggan ke-8 yang mengatakan bahawa Mahkamah Yang Mulia telah ambil maklum bahawa pengumuman Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau kita sebut RCI bagi menyiasat isu-isu yang berbangkit dalam buku memoir tulisan bekas peguam negara Tommy Thomas, Justice in the Wilderness, dan pendadahan yang beliau buat berkaitan dengan pertuduhan terhadap individu-individu tertentu, termasuklah Datuk Zahid Hamidi. Seterusnya, perenggan ke-10 yang dikatakan ini adalah actually bersangkut dengan perenggan ke-8. Dia katakan malah ia juga sebenarnya selaras dengan tujuan RCI yang antaranya bertujuan untuk menyiasat dakwaan-dakwaan berkenaan dengan pelanggaran tanggungjawab profesional oleh pemegang jawatan tertinggi dalam negara ini, dan ke-11 berkenaan dengan yang oleh Timbalan Pendakwa Raya dalam mahkamah semalam dan telah pun dipersetujui oleh Yang Arif Hakim, Datuk Pauline Lawrence Sekera, yang mengatakan alasan permohonan adalah cogent ataupun kukuh, dan beliau telah memberikan, Yang Arif telah membenarkan permohonan pemberhentian tersebut. Itu bagi mukadimah saja. Okey. Baik, terima kasih Datuk. Saya buka malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita ubah sikit format kerana selepas preamble daripada Datuk Zaidi tadi, kita akan buka kepada ketiga-tiga peguam kita untuk menjawab apa juga soalan yang kita ketengahkan. Baik, sekarang ini ada sedikit kekeliruan ataupun sedikit perbezaan dari segi pemahaman. Apakah mahkamah yang membuat keputusan? Ini yang dimainkan hari ini saya tengok dalam media sosial. Apakah mahkamah yang membuat keputusan ataupun ini adalah permohonan daripada pihak pendakwaan? Saya buka, mungkin Hamidi nak menjawab. Boleh tu. Terima kasih tu. Permohonan itu datang daripada pendakwa raya. Tetapi pendakwa raya keputusannya adalah untuk discontinue the charge. Tapi keputusan itu datang dari mahkamah. Dan keputusan itu memang keputusan mahkamah lah. Keputusan mahkamah itu adalah keputusan yang telah berdasarkan kepada permohonan pendakwaan tadi. Apa yang dimohon oleh pendakwaan tu? Pendakwaan mohon to discontinue the trial. Apa maksud discontinue the trial? Kuasanya di mana? Apa punca kuasanya? Pertama, artikel 145 lah. Ini dah banyak dibincangkan oleh netizen yang tiba-tiba jadi peguam. Itulah. Jadi peguam segera. By the end of the day, some of them might be lawyers kan. Betul. So, artikel 145(3) memang memberikan kuasa kepada pendakwa raya untuk memulakan dan discontinue. Jadi discontinue itu memang kuasa asalnya di bawah Perlembagaan Persekutuan. Seperti mana yang semua maklum, Perlembagaan Persekutuan ini adalah the highest law of the land. Kemudian apakah akta yang membenarkan permohonan itu dibuat semalam? Di bawah Seksyen 254 Kanun Prosedur Jenayah, yang memang jelas kata bahawa dia boleh discontinue. Dia benarkan untuk discontinue. Di peringkat mana? Di semua peringkat perbicaraan sebelum judgment is pronounced. Jadi itu kita sebelum kena keputusan itu dibuat. diberikan.
Jadi bila kita tengok kepada keputusan, apakah maksud keputusan? Keputusan itu maksud judgement. Maksudnya sudah didapati bersalah atau didapati tidak bersalah. Jadi sebelum keputusan itu dibuat, bolehlah seorang pendakwa raya untuk datang dan discontinue the matter. Tak ada masalah. So Baik. itu dua punca kuasa itu. Okey. Baik, jadi kalau untuk kefahaman orang awam, tidak kira sekarang ini kekeliruan yang cuba ditimbulkan ialah atas kehendak siapa dan siapa yang memutuskan. Jadi mereka cuba, saya boleh faham soalan-soalan ini kerana mereka cuba mengaitkan bahawa ini adalah campur tangan daripada eksekutif ke atas apa yang berlaku dalam sistem kehakiman untuk kononnya ada in favor kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kemudian nak menarik balik atau menggugurkan pertuduhan. Macam mana kita nak terangkan kepada masyarakat umum? Mungkin Syarul? Terima kasih untuk soalan ni. Bila saya tambah apa yang Hamdi cakap dari itu, kita kena faham dari sudut pertama sekali, kuasa untuk memulakan, meneruskan dan menghentikan apa-apa prosedur jenayah terletak di bawah punca kuasa peguam negara atau pendakwa raya. Okey. Daripada situ di bawah Seksyen 254 seperti dimaklumkan oleh Hamidi, memang dia ada hak dia untuk menghentikan mana-mana kes prosedur di mana-mana peringkat di mahkamah nanti. Itu perkara pertama. Dan punca kuasa ni bukan punca kuasa yang dibuat atas undang-undang akta ibu, tapi daripada perlembagaan sendiri. Perkara 145 itu di bawah perlembagaan persekutuan. Dan walaupun ia ada satu branch daripada eksekutif, tetapi independensi dia tu, sovereignty, independensi itu dia adalah isolated. Kuasa eksekutif adalah di perkara atau di bahagian lain di dalam perlembagaan. Dan pelantikan peguam negara, jabatan peguam negara itu di bahagian lain dalam perlembagaan. Dia distinktif. Itu benda pertama. So bila kata ada campur tangan eksekutif seolah-olah kerana Datuk Seri Zahid ini mungkin kerana dia adalah timbalan Perdana Menteri atau Perdana Menteri campur tangan, itu tak timbul. Dan yang dimomok-momokkan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab ni, ahli politik yang nak merencanakan untuk dapat orang kata publicity murahan ni, dibuat bertujuan untuk mengelulukan bukan saja rakyat, tapi keyakinan rakyat tu kepada institusi peguam negara. Ini yang perkara yang saya rasa perlu kita beratkan. Apa yang berlaku pada hari ini adalah bukan perkara sesuatu yang menakjubkan, bukan satu perkara ajaib, bukan pertama kali. Banyak berlaku dalam keseluruhan. Kalau kita lihat pada tahun 2018 sehingga 2023 ni, banyak kes yang telah pun diselesaikan, kes jenayah yang diselesaikan melalui cara representasi. Saya ambil contoh kes Timbaeng, kes Rafizi, banyak kes yang kita menunjuk. Even Pemerintah Tinggi Bersatu Wan Saiful juga yang baru-baru ni dikenakan pertuduhan di mahkamah, juga masukkan representasi untuk menilai, untuk pihak AG, pihak pendakwa raya menilai kembali prosiding pertuduhan yang telah dibuatkan. Dan apabila yang macam Datuk Zahid kata tadi, timbalan pendakwa raya semalam di hadapan mahkamah menerangkan, mengulas alasan-alasan untuk memberhentikan prosiding ini, itu adalah suara pendakwa raya, bukan suara dia. Sebab walaupun macam Datuk Zahid kata, tubuh diri peguam negara itu tidak hadir, dan itu tidak hadir di sini mahkamah, tapi suara yang dibawa itu adalah suara pendakwa raya. Sebab itu bagi saya, bila orang bertanya, menuntut AG Tan Shah Idrus ataupun AG yang baru kan mungkin ni untuk bagi alasan, bagi penjelasan kepada publik, pergi ke parlimen, apa keperluannya apabila timbalan pendakwa raya itu, suara pendakwa raya telah memberikan alasan 11 di hadapan hakim. Hakim tu yang penentunya mahkamah. Sistem kehakiman itu lebih tinggi dan lebih tersendiri dalam bidang prosedur jenayah. Kenapa kena bawa ke parlimen? Kenapa kena bawa ke jalanan? Siapa yang merosakkan institusi? Siapa yang nak mencemarkan nama baik institusi AGC, institusi kehakiman tadi? Jadi tak timbul isu sebenarnya. So saya faham ini boleh menjelaskan kepada orang, jangan shock sendiri bila kita nak mengatakan sesuatu. Baik, kemudian ada juga yang membuat perbandingan hari ini bahawa apa yang diputuskan
dalam kes Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ni, DNAA ni, tidak sama meritnya dengan pengguguran kes Tan Sri Mahyadin, kerana yang itu mahkamah yang menggugurkan kes, manakala dalam kes Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dikatakan pihak peguam bela yang membuat representasi. Isu yang ada di hadapan kita ialah apakah apabila representasi datang daripada pihak peguam bela itu sesuatu yang abnormal, yang cacat, yang pincang, atau bagaimana? Mungkin Datuk Zaidi yang lebih banyak pengalaman. Proses representasi ni, Datuk, adalah satu proses biasa dalam mana-mana prosedur jenayah, yang seperti kami nyatakan dalam media statement kami pada semalam. Ya. Bermulalah daripada mahkamah magistrate sehinggalah ke mahkamah persekutuan. Saya bagi contoh, Datuk. Kes 39B, kes pengedaran dadah berbahaya. Ini contoh betul, tapi saya tidak akan namakan nama OKT dan sebagainya lah. Disabitkan di mahkamah tinggi, dijatuhkan hukuman mati mandatory. Pergi ke mahkamah rayuan sahkan sabitan di bawah 39B dan dibawa ke mahkamah persekutuan. Bila dimasukkan representasi, peguam negara bersetuju dan kes tersebut pertuduhan daripada 39B diturunkan kepada 39A2. Itu pemilikan, bukan lagi pengedaran. Yang saya nak tunjuk ni, Datuk, adalah walaupun ianya telah mendapat 2 sabitan hukuman mati, tapi masih lagi boleh dipertimbangkan oleh peguam negara. Seperti kata rakan-rakan saya tadi, hak untuk meneruskan atau menggugurkan sesuatu pertuduhan adalah kuasa peguam negara. Dan dalam kes ini, kita balik pada kes Datuk Zahid ini, kami telah masukkan sebanyak 8 representasi. Tebal-tebal, Datuk. Dan yang paling tebal sekali, the last one, yang berjumlah lebih kurang 285 muka surat. Kenapa 285 muka surat, Datuk? Sebab representasi tersebut telah dimasukkan setelah pembelaan dipanggil, dan kami telah mengumpulkan kesemua keterangan, bukti, dokumentari dan gambar dan sebagainya untuk menunjukkan kepada pihak pendakwaan bahawa ini yang sebenarnya berlaku. Contoh lagi, Datuk, contoh yang saya rasa ramai orang tahu, apabila dituduh Datuk Zahid telah menggunakan dana akabudi untuk membeli 2 lot banglo di Country Heights untuk kegunaan sendiri. Kami telah memohon pada mahkamah, Ya Arif, kita lawat tempat ini untuk mendapat gambaran sebenar. Dan alhamdulillah, Ya Arif telah bersetuju. Kita pergi ke tempat tersebut, dan jelas daripada visual dan sebagainya, 2 tafis wujud yang dikatakan digunakan untuk kegunaan Datuk Zahid. Dan yang saya nak tarik perhatian semua, seperti yang saya katakan dalam media rilis malam, media statement, ucapan pembukaan, Datuk, daripada pihak pendakwaan. Ucapan pembukaan ni biasanya dilakukan di mana-mana kes di mahkamah tinggi biasanya, dan especially kalau kes-kes jenayah akan ada ucapan pembukaan di mahkamah tinggi. Dalam ucapan pembukaan tersebut, yang paling saya ingat sampai hari ini, apabila dikatakan tidak ada satu sen pun dana yayasan akabudi digunakan untuk tujuan kebajikan ataupun nama jariah. Tapi daripada apabila dipanggil saksi-saksi pendakwaan, kami sendiri telah menyoal balas saksi-saksi tersebut, dan kami telah berjaya mendapatkan keterangan daripada saksi-saksi pendakwaan sendiri yang mengatakan, seperti yang saya sebut juga semalam, ratusan juta ringgit telah dibelanjakan ataupun telah diberikan oleh Yayasan Akabudi untuk projek-projek kebajikan seperti membina masjid di seluruh dunia. Yang kami nyatakan semalam, untuk pengetahuan Datuk juga dan pengetahuan umum. Masjid yang dibina oleh Datuk Zahid ni termasuklah di South Africa, di Johannesburg, New Zealand, Australia, South Korea, China dan sebagainya. Dan yang paling banyak sekali, Datuk, yang mana saya sendiri sedang dalam proses untuk uncover berpuluh-puluh buah masjid di Thailand, especially di selatan Thailand. Termasuklah Mahat Hafiz dan sebagainya. Kami masih lagi mengumpulkan bukti-bukti ini untuk
untuk tujuan pengesahan. Jadi daripada soalan Datuk tadi, saya rasa itulah the gist yang telah berlaku dan kenapa kami masukkan sehinggalah yang the last one is 285 pages. Ini daripada keterangan di mahkamah, bukan dipetik daripada langit, bukan direka oleh pihak kami. Semuanya keterangan ada bersumpah. dokumen. Okey. Mungkin kru kita minta zoom kat saya sikit inilah ada yang bertanya tentang representasi nampak apa dia ni? Ada yang bertanya tentang representasi. Inilah representasi yang telah kita hantar kita kemukakan exhibit ini ke mahkamah dan yang ini yang Syarul pegang ni yang 285 pages. Ada netizen yang minta kalau boleh representasi ni make it public kepada mereka untuk mereka baca. Saya rasa yang tu saya pun tak tahulah boleh ke tidak kita nak bagi tuan-tuan baca kan. Mungkin peguam minatlah mereka akan baca lah, tapi kalau orang awam saya ingat mungkin tak ada keperluan. Dan saya bagi contoh, ini adalah satu ekshibit yang dikemukakan di mahkamah. Yang ini adalah bagi saya baca komen tu, ada yang kata kalau kita makan rasuah boleh, tapi dengan syarat derma. Korang ni jangan cari dosa kering. Ini adalah gambar-gambar mahkamah, gambar-gambar 2 unit banglo yang telah pun dibeli oleh Datuk Seri Zahid, dan gambar-gambar ini dikemukakan di mahkamah sebagai bukti bahawa perkara ini adalah benar. Dan perkara yang bukti yang kita kemukakan ini adalah bukti yang bukan direka-reka ataupun sengaja ambil gambar dalam internet, dalam Google kemudian hantar ke mahkamah. Kerana pegawai mahkamah sendiri ini mengesahkan dan mereka pun berada di lokasi. Ya, betul. Boleh saya tambah Sila. sikit pada Datuk Saidi ni. Ni mungkin Hamidi pun boleh silakan. saya saja. Dan antara isu utama yang dibawa oleh pendakwa raya semalam dalam hentikan kes ni adalah mereka kata mereka perlukan masa untuk meneruskan siasatan lanjut akibat daripada apa keterangan yang telah diberikan setakat ini khususnya di peringkat pembelaan. Dan mungkin saya nak ingatkan semua kita siasatan yang kita sebut ni adalah berkaitan dengan 47 pertuduhan. 47. Daripada 47 ni 12 Widi? 12 adalah berkaitan dengan pecah amanah. Betul. 8 berkaitan dengan jenayah di bawah akta SPRM. Betul. Dan 27 berkenaan dengan jenayah di bawah pengubahan Wang haram. Hamlah. Nah, maknanya siasatan yang kita yang dirujuk ni bukan satu siasatan yang remeh, yang mudah, dia remeh dan dia berskala besar. Pelbagai. Untuk setiap elemen-elemen jenayah 3 undang-undang yang telah dipertuduhkan oleh Datuk Seri ni. So janganlah kita anggap keputusan AG ni, pendakwa raya ni keputusan yang mudah dicapai. Kerana dia tentu sekali dia masih selidik dan pertimbangkan asas dia dan struktur macam mana dia nak buat kes ni kan. Itu antara yang saya tambah. Ya, kalau boleh saya tambah Syarul Fazli. Kita lihat kepada apakah pertuduhan tu. Ramai yang tanya tu sebenarnya. They really need faktanya apa? Jadi saya cuba lah tu. Baik, yang pertamanya tadi Syarul Fazli sebut 12 pertuduhan pecah amanah. Apakah 12 pertuduhan tersebut? Ini paling famous. Yang ramai orang kad kredit digunakan untuk membayar kad kredit, gunakan duit yang sah kembali. Yang kedua, dia ada berkenaan dengan polisi insurans kenderaan. Yang itu pun jadi isu dan sebagainya. Kemudian dia juga ada satu pemindahan yang jumlah agak besar kepada sebuah firma guaman tu. Firma guaman, daripada yayasan ke sebuah firma guaman. Jadi daripada yayasan ke sebuah firma guaman ni, yayasan, pemegang amanah, firma guaman juga ada nature pemegang amanah itu. Itu saya tak boleh elaborate further, tapi that's what we are trying to say lah. Kemudian ada juga satu lagi pecah amanah yang melibatkan pembayaran kepada satu syarikat, TS Consultancy. Ada juga pemberian cek kepada Persatuan Bola Sepak, PDRM untuk bayar gaji untuk yang itu KDM Minister. Dan kemudian ada juga satu yang paling famous juga baru-baru ni, kerana pihak pembelaan panggil saksi tersebut. Pihak pendakwaan tak panggil dia, pihak pembelaan panggil saksi itu. Nama dia Datuk K. Famous Datuk K ni. Famous. Dan pada hari perbicaraan tu dia pakai cermin mata hitam sebab tu memang sakit matanya pada waktu tu. Jadi 10 juta dipindahkan kepada armada. Itu pertuduhan CBT. Kalau kita boleh sedikit sentuh pertuduhan CBT ni, apakah digunakan untuk bayar kad kredit?
Jawapannya, di mahkamah juga kita dah buktikan melalui saksi mahkamah sendiri. Yang ni ada dalam media statement kami semalam yang kami buat di muka surat terakhir. Datuk tengok kita dah sebut bahawa pembayaran cek itu menggunakan signature chop atau chop tanda tangan. Ini banyak yang dah komen, saya komen lagi sekali just to straighten the point. Saya kena terus sebab ini faktanya. Di mahkamah ditunjukkan dengan cek asal. Ketika ditunjukkan dengan cek asal, pihak pembelaan nampak sama tanda tangannya di setiap cek. Konsisten. Kalau kita tanda tangan ni kadang-kadang terpelihok sikit, kadang-kadang kita guna dawat merah, kadang-kadang kita guna dawat biru, kadang-kadang dawat hitam. Dalam tu dakwatnya pun konsisten berwarna hitam. Jadi kita lihat something is wrong. So kita tengok dan kemudian kita dapati bahawa ini cop tanda tangan. This is to everyone's surprise. Kalau Datuk Zaidi boleh. He was there, saya pun ada di situ. To everyone's surprise, majority check yang dibayar kepada Affin Bank dibayar menggunakan cek Affin Bank, bayar kepada credit card ini adalah cop tanda tangan. We were so surprised. Terkejut kita. Baik, apakah kesan kepada kes ini sekiranya cop itu bukan ditandatangani oleh Datuk Zaid sendiri tapi dicop oleh pihak ketiga? Jadi persoalan besarnya adalah adakah dia ada pengetahuan? Knowledge. Pengetahuan ada tak? Tak, jawapannya tak ada. Kerana Saya boleh interject sikit. Kes saya yang menyoal balas. Ya. Saksi Mazlina. Cross examine. Boleh saya sebut. Saksi yang dikatakan pembantu peribadi. Crown witness. Crown witness. Beliau sendiri Datuk, saya rasa saya cross ataupun periksa balas meja Mazlina lebih kurang 3 hari. Betul. 3 hari. Daripada soal balas tersebut Datuk, meja Mazlina telah mengaku sebanyak 42 kali. 42 kali. Apa dia, yang mengaku? Ini kecuaian saya. Oh, itu pun dikira 42 kali ya. Dia mengaku. Dia mengaku di mahkamah ketika memberi keterangan. Itu menyesal lah. 42 kali dia mengaku dia cuai. Saya bagi contoh Datuk yang saya tunjukkan pada meja Mazlina. Saya bagi contoh. Bil yang perlu dibayar. This is kalau kita semua ni Datuk, biasanya kita bayar yang paling minimum 5% atau 10% dan sebagainya. Contoh satu cek, ini contoh 20,000 untuk bulan tu. Dia bayar 40,000. Dia bayar 50,000. Jadi jumlah tu selalu ada Lebih. Discrepancy ya. Yes. Sama ada terkurang bayar atau terlebih bayar secara banyak. Ada satu cek yang malah dia bayar 200,000 untuk hutang negatif 20,000. Tidak terhutang muka dekat, tapi dia tetap bayar 200. Paling saya ingat Datuk ada satu bil belum keluar, dia dah bayar exactly the amount yang berada yang dibilkan kemudian. Saya tanya dia, macam mana kamu dapat jumlah ni? Sedang belum dapat bil. Sebab dia tak boleh call bank untuk mengetahui jumlah itu between Datuk Zahid ataupun pengangkat dengan bank. Tapi dia tahu. Itu yang saya sampai hari ni saya tak boleh tak boleh brain. Misteri Nusantara. Tadi pengesahan yang signature chop tu dibuat oleh kemudian kimia. ahli kimia, jabatan kimia. Pakar tulisan, handwriting expert yang telah dipanggil oleh pihak pendakwaan yang mengesahkan sedemikian. So pengesahannya bukan daripada mana pihak-pihak ketiga atau private people. Ini bukan assumption, bukan hearsay, tapi It's a fact. It's a fact. Dan sebab tu kami nyatakan di sini fakta-faktanya. Apakah faktanya? Bahawa tanda tangan itu tidak berlaku. Dia gunakan cop tanda tangan. Dan itu bukan saya atau Mazlina atau Datuk Zaidi yang cakap. Itu saksi pakar. Seorang pakar tanda tangan dilantik oleh kerajaan Jabatan Kimia Malaysia. Apabila dihantar sampel tanda tangan Datuk Seri Zahid dan apabila dihantar tanda tangan yang dikatakan menggunakan cop ni, dia dengan jelasnya kata, saya tidak boleh datang dengan apa-apa conclusion kerana ini adalah cek yang dicop. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami dalam studio ni kita ada bawa ke semua eksibit-eksibit Saya tengok tadi ada berkotak-kotak yang dibawa ke dalam studio bagi memudahkan pembuktian kita. Ini bukan mahkamah, tetapi kita nak bagi tahu bahawa ini bukanlah satu rekayasa, satu cerita yang dibuat-buat Ini adalah maknanya pihak peguam, pasukan peguam mengambil masa untuk membuat
perincian untuk membuat pengesahan. Ini tadi dokumen yang disebut di bawah ni laporan di bawah Seksyen 399 CPC. Jadi Expert. ini telah pun diperiksa. Kalau boleh saya punya phone ni dia boleh kesan pula suara. Okey. Baik, jadi kalau kita tengok ini adalah pengesahan yang dibuat oleh pihak pakar pada tanda tangan setiap cek. Kalau saya boleh atas ni ada sedikit gambaran nombor cek dan sebagainya. Ini pun telah disahkan dan telah pun dirumuskan sebagai benda ni adalah autentik, menggunakan cop bukan menggunakan sign. Jadi apa maksudnya? Apa maksudnya tuan punya badan tidak mempunyai full knowledge kepada pembayaran yang dibuat. No knowledge. No knowledge No knowledge okey. Maklumlah saya bukan peguam pasal penggunaan wang yayasan ada kriteria apa? Kategori pertuduhan macam mana tu? Penggunaan wang yayasan dan kategori pertuduhan Kategori apa tu? SPM seterusnya, pertuduhan seterusnya maksud. Seterusnya kita ada pertuduhan di bawah Seksyen 16A capital B Akta SPRM. Dan di dalam pertuduhan tersebut pihak pembelaan telah pun menyoal balas saksi, dan kebanyakannya disoal balas oleh rakan bijaksana saya yang terhormat Datuk Zaidi Zainal. Dia telah menyoal dan dia telah menyoal semua saksi-saksi berkenaan dengan 8 pertuduhan rasuah. Apakah jawapan mereka? Kesemuanya konsisten bagi tahu kepada mahkamah tidak ada pemberian rasuah kepada Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia ada 3 projek yang dikatakan berkaitan. Saya extrapolate sikit. 3 projek ni, satu berkaitan dengan satu syarikat, dia semua di bawah KDN. Tapi ketiga-tiga mereka ini datang ke mahkamah dan kata this is not rasuah, ini bukan rasuah, kami bagi sumbangan pada Yayasan Kabudi. Salah seorang saksi tu Datuk Zaidi boleh explain yang kata fitnah, pertuduhan fitnah. Cuba Datuk satu yang Abu Hanifah. Datuk Abu Hanifah daripada Datasonic. Datasonic ni adalah salah satu pertuduhan di bawah SPRM tadi. SPRM lah. Tuduhan menerima rasuah. Datuk Abu Hanifah hadir ke mahkamah dan memberitahu di mahkamah bahawa saya bacakan actually selepas saya tanyakan soalan dan sebagainya, dan dia sahkan ini adalah bukan rasuah. Dan daripada apa yang kami tahu, Datuk Abu Hanifah juga adalah seorang penderma, filantropis, that's the word, filantropis. Dan beliau juga banyak, saya tak tahu sama ada is proper for me to say it out loud, banyak menyumbang ke arah itu. Jadi selepas saya tanyakan ke semua soalan dan kami dapat apa yang kami perlukan, saya bacakan pertuduhan. Datuk, ini pertuduhan terhadap Datuk Zahid. Saya bacakan apa respon Datuk. Dia kata itu adalah fitnah, tuduhan rasuah tersebut. Contoh saya bagi contoh. Saya jadi Datuk Zahid ni, saya bacakan pada Datuk Zahid dituduh dengan pertuduhan tersebut bahawa kamu pada tarikh sekian telah melakukan rasuah, bahawa kamu telah menerima rasuah daripada Abu Hanifah. Dan saya tanya pada Datuk, betul tak pertuduhan ni Datuk? Jawapan Datuk kepada kami sebagai peguam adalah pertuduhan itu adalah suatu fitnah. Macam mana saksi pendakwaan sendiri Datuk? Boleh cakap macam tu. Dan bukan setakat Datuk Abu Hanifah, Chief Ban daripada Datasonic, Azlan Jaffer daripada Azlan Shah Jaffer daripada Profound Radio, dan seorang lagi daripada Junaid Ashraf daripada Master Rokin yang dikatakan ada kaitan dengan MyEG. Dan saya rasa saya perlu sebutkan juga Datuk, kami telah tender ataupun kemukakan bursa announcement yang kita semua tahu kalau kita membuat announcement yang palsu, we are open for they are open, they can be charged under Securities Commission Act. Correct. Securities Commission Act. Correct. Dan dalam announcement pada bursa tersebut, mereka telah mengatakan mereka tidak pernah memberikan rasuah pada sesiapa atau melantik sesiapa pun untuk I use the word lobby projek bagi pihak MyEG. Itu pun telah dikemukakan pada mahkamah. Jadi mungkin Hamidi boleh sambung lagi sikit pasal tuan-tuan lain, tapi apa yang saya nak katakan Datuk, inilah keterangan yang kami dapat daripada saksi sepanjang pembicaraan
Dan ini jugalah yang kami ekstrak dan jadikan 285 muka surat. Sebab sebelum itu Datuk, sistem perundangan Malaysia ni kita cuma diberi dokumen di bawah Seksyen 51A. Dokumen seperti yang kami bawa ni baru satu troli. Ada dua troli lagi. Kami belum bawa. Semua dokumen. Kami cuma dapat dokumen. Kami tak tahu apa yang saksi akan bagi tahu pada mahkamah. Itu saja. Dokumen adalah panduan kami. Jadi berdasarkan pada dokumen tersebut, kami tanya soalan, kami cross dan sebagainya, dan kami dapat apa yang kami ingin. Mungkin Saya nak mengulas sikit apa yang Datuk Seri cakap tu, lebih kepada macam mungkin ramai kita tanya apa yang kita bincang ni terlampau detail dari segi faktanya. Tapi apa yang berlaku, yang kita dapat ni adalah perkara yang berlaku di dalam mahkamah. Dan dokumen kita tunjukkan ni pun dokumen-dokumen yang in public domain already. Standard already. So sebab tu kita boleh ceritakan hari ini dan rujukkan dokumen ni untuk mudah difahami. Sebab ramai orang kita tanya-tanya, bila kita explain, orang tak boleh nak tunjuk apa yang disebut-sebut ni kan. So untuk penonton semua boleh fahamkan kita apa yang kita sharekan, kongsi di sini, perkara-perkara yang dah jadi pun, keterangan di dalam mahkamah yang telah pun dilaporkan banyak di media. Portal media kita just reiterate balik dan connect the dots supaya lebih mudah faham. Betul? Ya, betul. Dan kesimpulannya itulah apa yang saya maksudkan tadi, yang dipanggil representasi. Representasi ini tidak ada peruntukan yang khusus dalam mana-mana akta, bahawa contoh Seksyen 100 Kanun Prosedur Jannah, contoh Datuk, benda ni tak ada. Representasi boleh dikemukakan, tak ada, because ini adalah by way of convention dan amalan practice. Oleh mana-mana peguam yang mengamalkan, especially undang-undang jenayah di Malaysia. Itu is normal, bukan apa orang kata ni, out of the ordinary untuk kes Datuk Zahid. Dan kalau boleh saya sebutkan sikit, Datuk, pada mula kami dilantik untuk mewakili Datuk Zahid dalam kes ni, saya juga perlu menyebut bahawa kami, our leading counsel is Datuk Haji Hisham Tebote, very senior lawyer. Betul. Dan kami semua kami di sini pernah, Datuk, saya bagi contoh kes WLN di Shah Alam. Yang telah dilepaskan. Sampai jam 4 pagi, sambung subuh, esok pergi court. Ada few times in fact. Untuk buat kes ni, because seperti saya katakan tadi, kita dapat dokumen saja, Datuk. Kita tak tahu apa kita tak tahu apa yang saksi tu nak bagi tahu di mahkamah. Jadi alhamdulillah sekarang ni dunia telah bertukar. Semua ada online. Jadi malam tersebut, sebelum kami kita keluar topik sikit, sebelum kami cross examine David Tan. Ini yang kes yang 40 kes yang di mahkamah Shah Alam yang telah dilepaskan dan dibebaskan. Kami dapat thumb drive yang mengandungi beribu dokumen. Satu thumb drive, beribu dokumen. We went through each page. Itu dibekalkan oleh pihak pendakwa raya. Unsorted, right? It was unsorted. Yes, unsorted. Random berterabur. Dan buku 35 dan sebagainya dikatakan. Itulah dia, buku 35 itulah. Jadi we went through every document. Katalah contoh, Datuk, kita nampak satu syarikat, immediately kita search online, SSM online, siapa behind this company. Itulah keluar berpuluh-puluh nama actually. yang di belakang, yang menerima sumbangan daripada Al-Kirana. Kita keluar topik, kita balik ke sini. Balik pada sini. Betul, saya rasa yang keluar topik ni kita sesama sikit tu. Nama-nama yang keluar tu sampai hari ni tidak ada pendakwaan, Tidak ada. tidak ada siasatan. Dan mereka pun tak menafikan. Atau Ada yang menafikan. Ada yang menafikan. Kebanyakan dia menafikan. Tapi words against words kan. Saya nak ambil contoh tu, saya rasa banyak ahli politik yang menerima kan, yang pada belas hati daripada Ramai. Nama-nama yang kita kenal lah. jadi saya tak rasa yang kita kenal. kalau kita kata apa yang berlaku ni, apa yang pendakwa raya buat pada hari pada Datuk Seri Zahid ni, satu benda yang uncalled for, yang tidak ada asas. Kenapa mereka tak kena? Adakah mereka pun tidak ada asas untuk tindakan? Macam mana siasatan tu dibuat kan? Betul. Saya nak sentuh tadi sikit pasal Datuk Zahid ni sebut pasal representasi tu. Kebiasaan dan kelaziman itu. Kita ambil, saya kena sebut sini Tan Sri Muhyiddin tadi kata, dia kata benda ni was never done before kan? Dia kata sesuatu penghentian kes ini sesuatu yang tidak bermoral dan tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Okey, saya nak ambil contoh 2018
waktu dia menteri Tan Sri Menteri KDN. KDN. Pada ketika tu satu kes dilepaskan dan dibebaskan kes Lim Guai Eng. Okey, masa di bawah pentadbiran Tun Mahathir sendiri yang you know memperdagangkan rule of law ni kan. Ketika itu George Varghese, Presiden Bar Council, Presiden Majlis Peguam kita memberi pencerahan bahawa representasi ini perkara biasa. Okey, Tommy Thomas yang dilantik sebagai AG ketika itu dalam satu kes. Kemudian juga dalam kes, I think kes Aziz Rahim. No, that was Sri Idrus. Dalam kes George Varghese pasal anak Vincent Tan yang direducekan charge dia. Kena menanam ganja ya. Melalui representasi juga. Kata itu juga lazim. Itu normal. lazim. Balik kepada kes Datuk Aziz Rahim ketika itu Tan Sri AG yang Idrus kan. Dia juga membenarkan lepas dan bebas Datuk Aziz Rahim asal-asal representasi. Lepas dia tanpa juga bebas. kata pada ketika itu Lepas tanpa bebas. lazim. Biasa dibuat. Bukan perkara yang tak pernah berlaku di Malaysia. Saya tambah sikit tu pasal saya ingat soalan yang ditanyakan oleh orang awam adalah dah ada prima facie, macam mana boleh lepas? Tu soalan yang hebatlah orang yang boleh sebut perkataan prima facie tu. Saya rasa tu tahniah juga kepada sistem kehakiman jenayah di Malaysia kerana akhirnya rakyat Malaysia faham apakah maksud prima facie. Alhamdulillah, itu very good actually. Ada kes untuk dijawab di mahkamah. Ya, betul. Jadi apakah yang berlaku kepada Datuk Zahid ni? Dah prima facie boleh tarik balik ataupun discontinue atau diberhentikan. Adakah ini juga satu kelaziman? Datuk, saya boleh sebut dengan Datuk sekarang 3 kes berlaku di tahun di mana Peguam Negara adalah Peguam Negara terdahulu lah, Tommy Thomas, dan Perdana Menteri ketika itu, saya tak kata dia terlibat, tapi Perdana Menteri ketika itu adalah Tun Mahathir Mohamad. Ini Perdana Menteri yang sama 22 tahun dulu? Yang itulah yang dah berumur sedikit tu lah. Jadi saya terpanggil untuk lihat apa yang berlaku ketika itu. Ada tak mana-mana kes yang diberhentikan pendakwaannya selepas dipanggil untuk bela diri? Jawapannya ada 3 kes, Datuk. Ada 2 actually. Yang pertama adalah milik Rafizi Ramli. Yang kedua adalah milik Tamrin Ghaffar Baba. Itu kes 2016 kata saya. Kes itu 2016, dia dituduh, Tamrin Ghaffar Baba kemudian diminta untuk membela diri. 2018, kes tersebut ditarik balik dan kes tersebut diberhentikan. Mahkamah lepas dan bebas kerana pendakwaan tarik balik. Siapa Peguam Negara? Siapa yang berada dalam kerajaan itu pada ketika itu? Kenapa tidak ada reaksi yang sama seperti sekarang? Why the silent? Itu soalannya. Why is the silent? Is the silent then because dia boleh diterima dan sebagainya? They are politicians. Sama, berlaku yang sama. They are politicians. Jadi apabila kes seperti ini berlaku, adakah janggal untuk pihak pendakwa raya kini? Ada yang kata absurd, ada yang kata tidak masuk akal, ada yang kata membazir. Kenapa berlaku 3 kali di zaman itu dan tidak ada yang mengetengahkan? Kita ingat saya ingat orang UMNO yang berada bersama UMNO tahu bahawa terdapat 15 kes yang kita tahu telah pun ditarik balik oleh Peguam Negara ketika itu. They went shopping for cases. So, jadi pada saya tidak adil kalau hanya kerana dia telah dipanggil bela diri, kemudian ditarik balik pertuduhan tersebut dan the reaction from public is like this. Not fair. Sebab dah berlaku dulu zaman itu. Dan saya nak tegaskan sekali lagi, kuasa pendakwa raya, sebab tu saya sebut tadi di awal, artikel 1453 start, continue, conduct, itu dah ada dah. Artikel section 254 Kanun Pasal Jenayah, dia kata apa? Boleh menghentikan memberhentikan pendakwaan pada mana-mana peringkat sebelum penghakiman announce.
Kuasa ada. Pernah berlaku? Pernah. Yang kata pertama kali berlaku ni mungkin pada waktu tu dia kurang ingat. Tapi Dia tidur. waktu tu dia apa? Waktu tu dia adalah menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri. Ya, saya rasa begitu. Terlupa mungkin. Terlupa. Baik, yang menjadi yang sengaja dijadikan isu hari ini dalam kes Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ini ialah mereka mengatakan mereka mempersoalkan tentang kewajaran, dan mereka sekarang ini saya rasa cuba mengaitkan bahawa ini adalah campur tangan eksekutif. Jadi walaupun tadi kita dah sebut kuasa istimewa yang ada kepada pejabat peguam negara untuk bertindak mengikut budi bicara, tetapi ia tetap juga mengatakan bahawa ini perintah orang atasan. Ini disebut oleh Tan Sri Mahidin sendiri dalam kenyataan beliau petang tadi. Komen peguam beliau. Datuk, boleh? Saya nampak lebih kepada begini tu. Kalau berkenaan dengan pengasingan kuasa ni, yang champion on pengasingan kuasa ni antaranya adalah parti di mana bangunan saya berada sekarang. Kerana apa? Parti ini manifestonya pada PR15 adalah untuk pengasingan kuasa seorang pendahulu raya dan peguam negara. Antara manifestonya. Selain daripada parti ini, terdapat satu lagi, parti ini sekarang dengan Pakatan Harapan juga mempunyai manifesto yang sama, iaitu pengasingan kuasa di antara seorang pendahulu raya dengan seorang peguam negara. Heading there. Tetapi soalan yang ditanyakan ni, ada tak campur tangan atasan? Saya lebih kepada saya nak cerita beginilah. Mungkin ketika berlaku kepada anak guam saya, semua cerita-cerita campur tangan atasan berlaku. Datuk tahu bahawa anak guam saya ini dilepaskan 9 bulan selepas representasinya masuk. Disember 22 kami masukkan representasi pertama. Representasi yang kedua yang tebal tu yang pertama, yang kedua tu yang nipis sikit tu. Itu dimasukkan pada Januari. Lama dah tu. Tapi yalah, pertuduhannya pun 47. Representasinya kenalah mencerminkan jumlah pertuduhan yang banyak tu. Nak kaji pun bukan senang, susah. Kami faham dan kami berikan masa. We give time. Kalau boleh saya, fahaman saya Datuk, kata kalau betul lah ada campur tangan daripada atasan, kenapa tidak diberikan perintah discharge and acquitted instead of DAA? That's also another thing. Sebab DNAA ni seperti yang kita tahu, public pun dah ramai tahu since yesterday, boleh dituduh pada bila-bila masa sekalipun, selepas ini, selepas siasatan ataupun selepas RCI. Jadi kalaulah Datuk Seri Anwar BMX pada masa ini campur tangan, might as well once and for all discharge and acquitted. Tapi tidak berlaku. Betul. Jadi itu saya punya rasional. Saya tak tahu orang lain punya rasional, tapi itu adalah dapatan. Kalau Datuk perhatikan tadi, saya kurang sikit menyentuh hal-hal politik. Saya cuma menjurus pada kes. Tapi itulah fahaman ataupun my deduction daripada apa yang berlaku. Kalau betul ada campur tangan, might as well you discharge and acquitted instead of hanging macam ni. Itu terpulang kepada peguam negara untuk menentukan. Dan seperti yang rakan saya bagi tahu juga tadi, kita pun tahu peguam negara yang mengeluarkan arahan untuk membuktikan kes adalah Tan Sri Idrus, lantikan semasa Tan Sri Muhyiddin. Bukan lagi peguam negara baru yang baru dilantik pada hari ini, bukan lagi. Sebab daripada kenyataan tersebut dan juga kenyataan yang tular pada sekejap tadi, kenyataan ada Jabatan Peguam Negara, masih lagi Tan Sri Idrus. Jadi untuk menjawab soalan itulah. Jadi apabila DNAA ni tugas kami sebenarnya belum selesai. Betul. Seperti yang saya katakan tadi, Cik Aiman telah pergi ke South Korea, Cik Hamidi South Africa, saya fokus pada Southern Thai dan Thailand. Kami belum selesai Datuk untuk mengesan. Susah sangat Datuk. Susah. Sebab Datuk Zahid, daripada apa yang saya dengar, ini saya akan ulas sikit lagi, daripada imam masjid dan sebagainya, dia bagi cash, dia tak pernah minta resit. Jadi bila jadi macam ni, kita terpaksa pergi cari satu daripada masjid, daripada tabligh ke tabligh dan sebagainya. Untuk tahu Selatan Thai, agama Islam ni kuat sikit lah, mana ni.
Tapi tu kami daripada 15 saksi ni juga Datuk, saksi yang kami akan panggil lagi lebih kurang 20. Ya, betul. Termasuklah imam daripada Masjid Korea yang Cik Aiman telah pergi, daripada South Africa dan juga daripada Selatan Thai. Dapat jumpa mana? Imam tu? Kena tulis juga imam tu. Kami terpaksa pergi. Jadi bila DNAA tugas kami belum selesai Datuk. Cuma setakat ini diberhentikan sementara. Boleh saya tambah sikit Datuk Zaidi, pasal tadi keputusan tu adalah keputusan pemberhentian kes persinjaran Datuk Seri Ahmad Zahid itu adalah dibuat oleh Tan Sri Idrus, Sri Harun, dan bukan Datuk Teliudin, Peguam Baru. Yang baru. Okay, ini untuk saudara Syed Saddiq yang buat video konten hari itu. Saya nak jawab terus kepada you. Datuk Teliudin, Peguam Negara Baru, hanya akan bermula bekerja sebagai Peguam Negara Malaysia pada hari esok 6 September. Betul, okey, 6 September. So keputusan yang dibuat bukan keputusan yang dibuat oleh Peguam Negara Baru, tapi oleh Peguam Negara yang sedia ada sekarang, Tan Sri Idrus, yang masih lagi menjawab jawatan tersebut sehingga 11.59 malam hari ini. So saya nak jawab tu kepada Sir Syed Saddiq terus. And I know you feel sorry. I do also feel sorry for you, saudara saya. Okey tu. Seterusnya Datuk Zaidi tadi sebut berkenaan dengan Selatan Thailand, Sumbangan dan sebagainya. Ada saksi yang datang ke mahkamah dan bagi tahu sifat Datuk Sri Zahid daripada dulu sehingga sekarang adalah apabila dia memberi, dia tidak merekod. Apabila dia beri tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Jadi bila dia tak berlaku, itu berlaku, tidak ada rekod yang proper. But for us to so far, yang termasuk yang ada dalam dokumentasi tersebut, kita dah unearth banyak Yayasan Akabudi. Because Yayasan Akabudi ni bukannya tahun 2023 tu. Yayasan Akabudi tahun 1997 pengasasnya. Siapa yang asaskan? Datuk Seri Zahid Hamidi. Duit siapa dalam Yayasan Akabudi? Kerana yayasan ni adalah sebuah yayasan didaftarkan di bawah Akta Syarikat. Dia bukan yayasan di bawah Bahayu ataupun Haluan Undang-Undang ataupun yayasan di bawah Akta Yayasan. Dia adalah yayasan di bawah Akta Syarikat. Ya, itu penting untuk kita bagi tahu kepada netizen. Ada perbezaan dua yayasan. Macam korang sebut tadi, saya tengok ada komen, entah siapa yang bijak pandai tadi komen dalam ni, dia kata, oh kalau nak kaya buatlah yayasan, mintalah derma. Yayasan ni ada dua. Satu yang ditubuhkan di bawah Akta Yayasan bagian hal undang-undang, dan satu lagi di bawah Akta Pelajaran Syarikat Malaysia. Betul, Akta Syarikat. Dan Yayasan Akabudi adalah sebuah company limited by guarantee sebenarnya. By nature-nya adalah sebuah company limited by guarantee. Jadi siapakah yang memberikan dana dalam Yayasan Akabudi? Jawapannya juga telah dijawab oleh seorang saksi dalam mahkamah. Saksi itu kata Datuk Sri Zahid sendiri, bukan seorang. One of the trustees for three of the trustees actually. Tiga-tiga kata duit Datuk Zahid, urusan Datuk Zahid, uruskan Datuk Zahid. Jadi saya bertindak sebagai trustee sahaja dalam Yayasan Akabudi. Jadi sumber Datuk Zahid, duit Datuk Zahid, uruskan Datuk Zahid. Tapi yang dituduh oleh publik bukan dituduh oleh pihak pendakwaan, yang dituduh oleh curi duit yayasan. Number one, pertuduhan bukanlah pertuduhan curi. Nombor dua, Datuk Zahid curi duit Datuk Zahid sendiri. Itu soalan saya. Kita nak bincang pasal undang-undang, yes, tapi kita juga kena bincang pasal moral wrong ataupun legal wrong. Jadi di sini ada tak moral wrong? Jawapan saya pada hari ini dengan tegas ni, saya kata there is no moral wrong. Wang itu berasal dari dia sendiri. So kenapa kita perlu jadi judge, jury dan executioner dan mengatakan dia curi pula, sedangkan pertuduhan curi tak ada satu pun dalam ni. Jadi saya lihat ada juga soalan berkenaan dengan persaraan awal yang dikatakan ketua pendakwa raya bersalah awal. Itu di luar bidang kuasa kami tu. Saya rasa pun di luar bidang kuasa Datuk juga. Saya pun rasa di luar bidang kuasa Syarul Fazli ataupun di luar bidang kuasa Datuk Zaidi. Kerana umur adalah sesuatu yang berjalan secara linear tu. Dia tidak berhenti atau tidak menunggu seseorang. Jadi dia nak bersara, mungkin umurnya sudah sampai untuk bersara, dan dia memilih untuk bersara awal. Itu pilihannya. Dan itu telah pun dijelaskan. Ada konspirasi gelap untuk mengeluarkan. Sesiapa pun kalau dia digazetkan sebagai seorang timbalan pendakwa rakyat, dia adalah timbalan pendakwa rakyat.
Betul. Dia menjalankan fungsi-fungsi pendakwa raya dalam mahkamah. Betul. Dia bukanlah orang yang dia menjalankan fungsi. Jadi dia alter ego kepada pendakwa raya tu. Balik kepada announcement dia tadi, 11 sebab yang diberikan tu. 11 sebab inilah sebab mengapa mahkamah berikan keputusan sedemikian. Betul. Dan untuk makluman netizen, mereka cuba membandingkan kes ini dengan kes Tan Sri Mahyadin. Kalau kita nak buat perbandingan, ada yang simply mengatakan ini sakau duit rakyat. Tadi kita dah dengar bahawa ini adalah duit Datuk Zahid sendiri, berbanding dengan kes-kes yang dihadapi oleh pemimpin Pakatan Harapan. Nanti jawablah depan mahkamah. Ada peluang untuk membela diri dan sebagainya. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Pemimpin-pemimpin mereka dituduh menyalahgunakan wang dana jana wibawa. Jadi sejauh mana kes itu kita tak mau campur tangan. Anda berpeluang untuk membersihkan diri di mahkamah dan go ahead and do it. Dan rakyat juga berpeluang untuk menyaksikan seperti mana rakyat menyaksikan kes anak guam saya. Semoga nanti besok kalau di penghujung kes mereka akan ada sesi ni, kan suruh saya moderate pun boleh. Bawalah dokumen semua, kita tunjukkan demi untuk sebuah keadilan. Ini soal kita keadilan. boleh juga cadangkan untuk diorang pun hantar representasi. Why not? Mungkin diorang tak pernah tahu kan. Kerana representasi ni macam tadi diulas oleh Barisan Peguam, mengikut peruntukan undang-undang dan konvensyen, ianya boleh dihantar oleh sesiapa saja untuk menghantar representasi pada mana-mana peringkat, bila-bila masa, selagi keputusan belum diberikan oleh yang ada diberikan. Datuk Izan, mungkin saya boleh baca juga alasan yang saya tertarik kepada beberapa alasan yang diberikan oleh pendakwa raya semalam nombor 6 Perkara ini semestinya menyebabkan reputasi dan nama baik Jabatan Pegawai Negara selaku pihak pendakwaan dan SPRM selaku badan penyiasatan tercemar dan dilihat melalui kacamata umum seolah-olah kedua jabatan ini, Jabatan Pegawai Negara dan Jabatan SPRM, adalah institusi undang-undang yang telah diperalatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ini alasan nombor 6 Nombor 7, untuk tidak menafikan hak OKT dan lebih penting supaya tiada salah laku di sisi undang-undang berlaku atau no miscarriage of justice, kami percaya pertuduhan terhadap OKT perlu diberhentikan buat masa ini. Dia terus pergi juga kepada bahagian di sini dikatakan keputusan bahagian terakhir semoga itu dia kata di sini dia juga untuk dia menjaga kepentingan. Isu yang saya nak bawa di sini adalah kita di Malaysia ni, negara kita, institusi penting kita utama teras kepada negara kita, kehakiman, Jabatan Pegawai Negara ataupun bahagian perundangan, Jabatan pelaksana penguasa ataupun siasatan, baik polis ke SPRM ke apa-apa yang dijelaskan, dikatakan dan dilabelkan sebagai tidak berfungsi dengan baik, menjadi alat-alat instrumen orang-orang tertentu. Ayat diperalatkan, kononnya diperalatkan, di-abuse oleh orang-orang politik, orang-orang kerajaan. Jadi isu keyakinan rakyat ni bukan saja meruncing, tetapi telah dibawakan satu beyond safeguarding. Tak boleh diperhara lagi lah keyakinan rakyat ni. Mengatakan kita dalam keadaan sangat teruk, negara ni dalam keadaan sangat teruk. Kalau siapa yang mengenai isu ni sebenarnya ni? Ini saya kena bawa. Yang kita nampak pada sini hari ini, isu ni dibawa oleh sebagai satu naratif politik. Betul. Isu yang dipolitikkan. Kita banyak kali kata undang-undang jangan dipolitikkan. Dan mereka mempolitikkan undang-undang. Ini adalah isu keyakinan. Bila you buat tak apa, you buat betul, orang lain buat tak betul, you menang kes, hakim betul, kehakiman baik, betul. Orang lain kalah kes, orang musuh you menang kes, dia tak betul, hakim tak betul. Sama juga dengan siasatan. Saya ambil contoh ini saya penting nak tengok. Ada saya rasa seorang peguam di luar sana bernama Atifah Koya yang hari ini tiba-tiba muncul balik. Lama dah tak nama dia. Bertahun diam dan muncul balik dengan cara dia rasakan yang sangat tak puas hati dengan keputusan pendakwa raya. Saya nak ingatkan apa yang telah berlaku dalam tempoh dia menjadi
Ketua Putrajaya SPRM. Satu lantikan politik yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir. Yang itu betul tak pernah berlaku. Dalam sejarah kita itu tidak pernah berlaku. Tak pernah ada ada kerja tertinggi dilantik menjadi ketua Putrajaya. Saya cek tak pernah. Ada alasan dia seorang peguam, adakah dia berkalakan untuk menjadi penguatkuasa? Adakah dia ada pengalaman untuk menentukan mentadbir urusan penguatkuasaan dan perundangan dari sudut penyiasatan? Tak ada. Pakailah benda banyak sekali pun dekat flag dekat atas W tu, tak ada. Dan apa dia buat? Selepas dia jadi ketua Putrajaya Sumpah SPRM, dia telah buat Putrajaya SPRM. Putrajaya Sumpah SPRM, dia telah mendakwa 40 orang ataupun entiti yang kononnya yang mengambil duit daripada 40 kes tersebut. Berapa banyak kes yang dibawa ke mahkamah yang kemudiannya kalah? Johor, UMNO Johor, mereka pulangkan balik duit. Jackal pulangkan balik duit. Berapa banyak duit yang dipulangkan daripada kes tu? Daripada kes 40 tu berapa banyak yang gagal, yang betul-betul di forfeited? Tak ada. A few. Itu pun sebab apa? Sama ada kawan tu salah, orang tu dah meninggal, tak jawab. So dia dapat orang yang semua pihak-pihak yang didakwa di bawah akta tu, 40 orang ni yang fasa pertama tu, yang pergi berbicara, pergi menjawab, lepas. Betul. Apa alasannya? Duit tak boleh ditentukan. Semua mahkamah cakap sama. Duit yang sumber wang yang dimasukkan, yang ada dalam akaun penerima itu tak boleh ditunjukkan bahawa duit itu daripada 1MDB atau pada gaji. Dan duit yang ada pula yang dalam akaun sekarang telah pun digunakan, tak boleh tunjukkan duit itu duit 1MDB. Itu masalah kat mana tu? Siasatan. Itu masalah kat mana tu? Bila Putrajaya minta dia bawa ke consent oleh kepada AG. AG consent, Section 192, di consent. Di charge. Ada yang di compound. Bila benda dah teruk pada awal, dah rupung, dah teruk, dah cacat pada awal, yang dibawa pula oleh diberikan masalah tu kepada pendakwa raya. Pendakwa raya pergi mahkamah. Mahkamah kata kat pegawai, kamu ni kes teruk, kes salah, buang kes. Ambil hasil buruk ni, ataupun istilah pahit siapa? Pegawai negara. Nama siapa yang teruk? Pegawai negara. Selepas fasa kedua tu, 81 orang dan entiti di compound. Atas alasan yang sama, terima duit 1MDB. 80% orang. 80%. Tadi 40 yang pertama. Maknanya dia ada entiti, maknanya ada syarikat juga, ada orang perorangan. Daripada nama-nama tu, okey, daripada compound tu, list yang dikeluarkan ada tersebut. Ini dalam fakta, dalam news, nama Mas Emiati keluar menerima dana. Kenapa you tak compound dia? Betul-betul. Alasan diberikan masih dalam siasatan. Sampai sudah tak kena. Kedua, daripada apa yang berlaku, benda yang sama tu kan, yang kena charge apa? Ahmad Maslan. Tasih Syaril. Dua-dua ni pergi mahkamah apa ini? Dibebaskan. Di compound. Ada yang bayar compound ada yang bayar compound juga. Now sekarang lagi cerita dia yang buat keluarkan compound ni, masa tu Putrajaya Latifah Poya. Kita apa yang uncovered from that whole scenario was that siasatan belum lengkap, siasatan cacat, tiada bukti penerimaan sumber kewangan, siasatan silap, siasatan lopong. Siapa yang bagi yang uruskan penyiasat ni? Latifah Poya. Siapa yang bawa IP tersebut untuk di-charge daripada arahan siapa? Latifah Poya. Pergi oleh AG pun mengesyorkan untuk charge dia, kalah, dibuang kes. Siapa yang dapat tu? Pegawai negara. Jadi apa yang pegawai negara hari cakap melalui pendakwa raya Datuk Dasuki adalah tepat. Keputusan yang bertanggungjawab. When you see a problem, you don't let it spread. You see a cancer, a tumor in your veins, dalam badan you tak buang, dia merebak. Ingat tu, saya ingat lagi kata-kata Tunku Rahman masa dilepas ke Singapura. Kudis, kalau tak dibuang, merebak. Itu yang dibuat sekarang. Kenapa pula itu sekarang dikatakan satu keputusan yang tidak yang bias, yang menggunakan kedudukan? Sedangkan apa yang pegawai negara buat bagi saya adalah memelihara nama baik, integrity, credibility
bukan saja Jabatan Peguam Negara, Pendakwa Raya, Timbalan Pendakwa Raya, juga kepada agensi penguasa dan siasatan yang katanya yang sebetulnya kalau they did their job well according to their own SOP, yang diorang biasa buat sebelum ni, boleh tak berlaku. Campur tangan pada mana yang berlaku sendiri? Itu soal. Betul. Kenapa itu Latifah Koya? Siapa yang campur tangan? So if you don't want to, ada saya baca di istilah dia, do not fool the people, dia kata dia. Jangan perbodohkan rakyat. Saya setuju. Latifah Koya, jangan perbodohkan rakyat. Fakta ada, semuanya dalam news, kita boleh tunjuk. Saya perlu komen sikit pasal bahagian itu. Betul. Ini kerana bukan saja keadilan itu mesti dilakukan, tapi mesti dilihat telah pun dilakukan. Itu prinsip asas. Jadi itulah tujuan kita pada malam ini, untuk kita memberi pencerahan, untuk kita memberi penjelasan supaya orang tak mudah semudah-mudah menuduh bahawa ini campur tangan daripada orang atas, ini ada pula yang lebih sinis, ini antara cikgu dengan anak murid lah pula kan. Jadi macam-macam korang boleh cakap, tapi kalau tengok the amount of document exhibit yang dikemukakan, kalau kita tengok sendiri pun 285 pages representasi yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah. Memang betul lah apa yang disebut oleh pejabat peguam negara, banyak perkara kecuaian, peramatang yang perlu diberi siasatan lanjut dan sebagainya. Jadi kita harap kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan penjelasan yang ada pada malam ini, mungkin dapat membuka minda kita, jangan sentiasa menuduh kerana ini kita menuduh integriti sebuah jabatan yang bertanggungjawab tentang keadilan dan juga sistem kehakiman. Nasib baik tak ada orang yang berani untuk kritik sistem kehakiman kita. Kita hanya menceritakan tentang representasi, tentang hak-hak orang kena tuduh, orang kena dakwa, apa yang dia boleh buat, dan inilah yang telah dilakukan. Akhirnya kita nampak lebih banyak kepincangan, dan lebih baik perkara ini diakui saja dan kita move on, dan menjadi tanggungjawab peguam negara yang baru yang akan mengangkat sumpah besok, Datuk Ahmad Tahriruddin, untuk meneruskan usaha-usaha pembaikan. Dan kita pun tengok nanti apa yang kerajaan Madani nak buat, sama ada bila gaya apa nanti apa jadi tentang cadangan untuk mengasingkan fungsi pendakwaan dan fungsi menasihati kerajaan. Jadi perkara itu kita serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Baik, jadi kita tunggu juga, kita akan memantau komen-komen ramai orang yang begitu sinis yang menuduh. Tapi kalau anda tak boleh membawa keterangan, tak boleh membawa bukti-bukti baru, dan pada saya hentikanlah semua tuduhan-tuduhan yang tak berasas tu, kerana nanti kita bertanggungjawab. 5 tahun yang telah dihabiskan tu naik mahkamah pegawai-pegawai, ini peguam-peguam kita yang bekerja keras. Kita ucap terima kasih kepada barisan peguam yang membantu juga memperjuangkan kes ini. Ia memberi satu hikmah yang tidak dapat dijual beli, bahawa keadilan itu 5 tahun dibina persepsi bahawa Presiden UMNO adalah orang yang tak layak memimpin UMNO, jijik, hina, rasuah, korup, kleptokrat dan sebagainya. Tetapi akhirnya dengan satu ketika yang Allah tentukan bila tarikhnya, segala-galanya hilang begitu saja tuduhan-tuduhan itu. Dan bayangkan bagaimana mereka yang begitu cabul mulutnya menghina orang, akhirnya you kena bertanggungjawab dan nanti kena minta maaf dengan Datuk Zaid tau. Bukannya boleh buat macam tu je. Dekat dunia lepaslah dekat dunia lepaslah, tapi di akhirat besok. Boleh saya tamat sikit? Sila. Apa saya terlupa actually. Today it was very disturbing. I read di Twitter berkenaan dengan parti muda ni, yang mereka menuntut untuk antaranya untuk AG dibawa ke parlimen untuk menjelaskan tentang kes lain. Isu minta penjelasan kedua, dia minta untuk kes Datuk Sri Zahid Hamid ini, Presiden UMNO kita ni, didakwa semula. Didakwa semula, dan dia syaratnya, dan jika tidak dapat kedua-dua ni, mereka nak turun ke jalan-jalan. Oh, hebat kau. Jalanan. Hebat. This is very disturbing coming from
Political party. From political party, or most importantly coming from a person using a political party to further dia punya agenda. Calling the people, calling rakyat, api-apikan rakyat, dan minta rakyat untuk turun membuat protes di jalanan ini bukan benda bertanggungjawab. If you talk about your principle of good governance, rule of law, then you respect the law. If you talk about good governance, you don't steer people to be chaotic, merusuhkan wang, Mengharakan kerajaan. mengharapkan wang. It is also not a good principle. If this is your principle as a parti muda, I do not think that you should be here in this political scene, because kita nak, bagi saya nak parti politik, ahli politik yang bertanggungjawab, yang memohonkan jawatan dan kedudukan mereka untuk pelihara kebajikan dan keamanan rakyat, Ketenteraman awam. Itu lebih penting. Dan saya minta kepada parti-parti politik yang 19 parti politik yang duduk di bawah Kerajaan Perpaduan, dia tengok balik kenyataan beliau, rakaman dan sebagainya. Kalau perlu buat laporan polis, biar polis ambil tindakan, kerana ini menghasut rakyat untuk turun ke jalan. Ini satu perbuatan anarkis dan dalam keadaan pemimpin kita, Perdana Menteri begitu gigih untuk menarik pelabur asing, nak memulihkan semula ekonomi negara, tapi ada satu pihak yang hanya tak puas dari sudut kerana tak puas tengok Datuk Zaid tak masuk dalam penjara. Jadi diajak dia pula mendesak supaya dikenakan pendakwaan semula. Kalau ada bukti, bawa. Kita ada 285 pages representasi untuk disiasat. Kalau you rasa you boleh tambah keterangan baru berhubung dengan pejabat peguam negara, dan buktikan keterangan baru, hujah-hujah, bukti-bukti baru, bukan mengajak rakyat yang tak berdosa untuk turun ke jalan raya. Kita minta PDRM untuk melihat perkara ini. Siapa nak buat report, pergilah buat report kalau dirasakan wajar. Kerana kita ni adalah orang yang cintakan damai, kasih sayang, dan kita ada banyak kerja nak buat daripada kita nak menghuru-harakan. Just in case, just imagine kalau ada orang yang sengit minda dia, tiba-tiba dia termakan dengan perkara-perkara seperti ini, dan dia pun memulakan gerakan di bawah. Besok nanti merusuh sana sini, bakar sana sini, tak aman dan sebagainya. Ada orang jadi mangsa, ditangkap oleh polis, dibuang kerja. So apa nak jadi kepada negara kita ini? Negara Malaysia ini adalah sebuah negara hukum. Kita ada undang-undang, dan kita apa yang kita lakukan dengan dokumen yang banyak ni pun ialah mengikut undang-undang. Kita tak menyalahkan mana-mana pihak, tapi kita ada hujah, kita berhujah mengikut saluran. Kita ucap terima kasih kepada Barisan Peguam. Kita bagi tepuk tanganlah sikit kepada Barisan Peguam kita yang telah berjaya. Saya mengikuti apabila lepas 40 pertuduhan Datuk Zaid pada kes yang pertama di Mahkamah Tinggi Shah Alam, dan saya berada di mahkamah bersama dengan Datuk Zaid dan juga peguam-peguam. Saya ingat lagi di bilik 9 tu jadi kita meraihkan keadilan sebenarnya. Terima kasih kepada peguam yang bekerja 5 tahun lebih ni. Bukan satu perkara yang mudah Kalau yang adik-adik yang perempuan ni, kalau dah menikah tak tahu berapa orang anak dah dapat untuk menghabiskan kes ni Jadi dengan hal ini mungkin nak simpulkan. Boleh. Ni kita minta sama ada Datuk ataupun Saya buat conclusion. untuk just to convey my thank you to everyone. Saya yang pertamanya, I am guided by both my counsels. Datuk Haji Hisham Tepotik adalah seorang peguam yang legend. Dan dia telah memberi guidance yang sangat valuable kepada kami dalam tempoh 5 tahun kami berkhidmat sebagai peguam kepada Datuk Seri Zaid Hamidi. Dan juga saya memberi appreciation yang tertinggi saya kepada rakan bijaksana saya, Datuk Zaidi. He has taught me a lot, dan saya sebagai orang muda, peguam muda yang banyak belajar daripada dia orang. For me, I really wish to thank them on record tonight. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Zaidi dan Datuk Haji Hisham Tepotik kerana banyak mengajar. Saya mengenali, taklah mengenali secara rapat, tapi kita tengok Datuk Zaidi ni dia tak banyak cakap, dia diam, dia mendengar, dia digest. Sama juga dengan Datuk Hisham Tepotik, dia dengar, dia digest. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dalam hidup, kalau nak berjaya, banyakkan mendengar daripada bercakap. Saya terpaksa bercakap sebab saya moderator lah. Kalau saya pun mendengar, siapa yang nak tanya soalan? Tapi mendengar itu sebenarnya adalah emas dan banyak perkara yang boleh dirancang. Dan saya nak suruh sekali lagi kepada semua ahli-ahli UMNO, saya yang tersinggung, tak tersinggung, yang terasa hati, tak terasa hati, inilah peluang untuk kita bertaut semula.
kembali menyokong sebuah parti yang gemilang dan parti yang syarat dengan kejayaan, dengan pencapaian, dengan hala tujunya, dengan segala perancangannya. Jadi pada saya inilah masa yang terbaik. Tak ada alasan lagi untuk kita tidak bersama. Kita lupakanlah segala perkara yang kita terasa hati tersinggung dan sebagainya, jauh hati. Jom kita bertaut kembali, kita perkukuhkan parti UMNO ini untuk kita bersama-sama dengan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan pada hari ini. Habiskanlah tempoh 5 tahun ni yang diberi oleh anda semua, anda yang mengundi. Inilah hasilnya. Habiskan tempoh ini, kita bangunkan negara kita, kita kurangkan polemik. Jangan sokong parti muda tu, jangan sokong dia. Dia pula nak ajar anak orang pergi turun ke jalan, nak buat demo dan sebagainya. Kalau dia kena tangkap, mak ayah dia yang susah tau. Siapa nak cari duit, nak bayar ikat jamin dan sebagainya. Jadi jangan kita terpengaruh dengan sentimen-sentimen yang tak bagus ni. Kita nakkan kedamaian, nakkan ketenangan, nakkan kestabilan. Kerana pelabur tak akan datang kalau negara kita tak stabil. Jadi kita dah stabil politik, engkau orang ni orang muda jangan pula nak merosakkan kestabilan ni dengan dah tak ada kerja kau nak pergi berdemo pula kan. So hentikanlah, ini nasihat daripada orang tua-tua yang tak ada rambut macam kami ni lah. Jadi sama-sama kita bangunkan negara kita. Ni masih lagi bulan Merdeka ni. Jadi jomlah kita sama-sama balik semula kepada UMNO, kembali ke rumah agam kita yang tersergam ini. Lupakan sengketa, insya-Allah kita tautkan kembali kasih sayang di antara kita. Sekian dulu daripada kami. Terima kasih kepada adik-adik peguam kita yang mengusung dokumen. Ada banyak kotak pada malam ini untuk kita pastikan bahawa kita tak bercakap kosong. Terima kasih kepada anda semua. Anda adalah wira yang tak didendang. Saya bagi pihak Ibu Pejabat UMNO, bagi pihak Datuk Seri Presiden sendiri, dia bisik pada saya semalam. Kita 2 hari lepas dia bisik pada saya. Kita ucap terima kasih atas dedikasi anda semua. Kita doakan supaya sentiasa dimurahkan rezeki. Semoga lebih banyak lagi kes-kes datang. Ini saya promo ni. Diorang tak boleh promo. Tak boleh promo. Diorang tak boleh promo. Saya boleh lah. Tapi ini adalah barisan peguam-peguam yang handal, yang boleh kita tampilkan. Ada adik muda kita. Memang sini yang 3 orang ni. Kita nak tutup tadi kita perkenalkan lah. Kita buka. Sekarang kita tutup. Mari yang kita tunjukkan adik-adik kita yang muda-muda ni supaya memberi inspirasi kepada mereka untuk terus berjuang. Kami ni semua tak lama lagi akan melabuhkan tirai. Jadi inilah barisan peguam-peguam muda kita yang saya rasa memang teruk dia kena bully. Tu compile documentation tu. Isteri saya peguam. Saya tahu macam mana dia kena bully masa chambering dulu kan. Asyik fotokopi je kerja je kan. Jadi bertabahlah adik-adik semua. InsyaAllah sebelum duduk di sini berdiri dulu di belakang. Satu hari nanti jadi orang hebat, boleh duduk bersama panel di hadapan. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih.